dengan rusuhan-rusuhan itu. Cuma yang kita tak buat saja. Lepas membangkit rusuhan, jadi perasaan orang curiga. Jadi mereka ada yang setuju kepada saya itu, gunakan rusuhan itu untuk hendak menjatuhkan saya. Seorang daripada itu ialah Mahathir sendiri. Dia buat satu surat kepada saya, tapi diida beratus ribu kopinya kepada semua orang. Ya, tentera-tentera, polis, orang-orang kebanyakannya diidakan dan dimaki saya dalam itu dengan berbagai-bagai perkataan. Saya ni dibenci oleh semua orang Melayu, dibenci oleh pegawai-pegawai kerajaan, dibenci oleh askar Melayu, dibenci oleh polis dan sebagainya. Di situ nampak nak caranya, tujuannya nak bagi orang semua benci kepada saya, buang saya, ubahkan pemerintahan Melayu ini. Dikata saya ni pro-Chinese. Saya berjuang begitu lama dengan begitu rosak dan begitu payah, susah payah. Adakah untuk nak angkatkan Cina? Ini semua untuk nak bagi tempat dalam negeri ini kepada orang Melayu. Itu yang tujuan saya yang berjuang ini. Dia kata saya pro-Chinese, saya buat itu bagi Cina, yang ni macam-macam lah dia kata. Jadi tunjuk di situ kianatnya. Dr. Ismail masa itu dia jadi pengurusi Guthrie, dia berhenti. Tapi apabila dengar kejadian itu, dia letakkan jawatan Guthrie, pengurusi, masuk balik, dan saya angkat dia jadi Menteri Dalam Negeri. Jadi dialah ambil tindakan atas Mahathir. Tapi tak naklah buat apa-apa, cumanya pecat dia daripada UMNO saja. Kalau dia sendiri, tentu dia buat penjara sekarang ni, kubur dalam penjara. Dia tidak, cumanya pecat daripada UMNO saja. Jadi UMNO masa lepas pada itu, kerajaan tubuhkan Operation Council di bawah pengurusinya saya. Nombor 2 Tun Razak, dan Tun Razak saya suruh jalankan tugas-tugas semua dalam Operation Council ni. Di sini kita pilihlah bersarah dan menahankan daripada bangkit lagi kejadian seumpama itu. Jadi kita tubuhkan Goodwill Council, macam-macam kita buat. Jadi barulah apabila dalam setahun kita mangsuh lah Operation Council dah reda dalam negeri ini, dah keluar balik dah keamanan dalam negeri ini, tidak kehendaki lagi. Jadi tunjuk di situ bahawa kita ada kekuatan nak menahankan kebangkitan pergaduhan, rusuhan ini bila masa kita suka. Jadi bukanlah kita buat macam dia buat sekarang ni, masuk tahan orang tu, tahan orang ni, tahan newspaper, tak ada kehendak lagi buat dengan keadaan itu. Kita ada kuasa cukup. Jadi dia sebutkan kalau dia tak buat itu, rusuhan sebagai 13 hari bulan tu akan berbangkit lagi. Mati tak berbangkit, betul-betul tak bangkit. Dan kalau bangkit, kita kuasa cukup boleh tahan. Tak payah kita nak buat apa-apa lain. Macam dia buat pada hari ini, sangatlah melanggar daripada perlembagaan negeri kita ini. Jadi Melaya sekarang sudah jadi police state. Nak tangkap siapa, tangkap, suka hati saja. Jadi yang inilah perbuatan dia itu, perbuatan yang zalim, perbuatan yang tak sesuai dengan keadaan. Menteri Tengku mengaku Tengku mewujudkan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Apakah tujuan sebenarnya Tengku mewujudkan ISA? ISA ni ialah apa nama disebutkan dalam bahasa Inggeris, Internal Security Act. Ini untuk nak melawan dengan komunis. Pada waktu itu, masa saya di Perdana Menteri itu, kita ada lawan terlampau banyak komunis yang berperang selama 12 tahun dengan British. Tak kalah. Jadi nak lawan dengan dia ini,
tentulah kita kena guna satu kuasa ini untuk mengguna lawan dia. Habis tu kita lawan dengan Sukarno pula yang nak menghancur, nak mengganyangkan kita ini. Jadi banyak orang Melayu turunan Indonesia itu masuk belah Sukarno, pergi duduk, pergi mengedarkan berbagai-bagai cerita nak suruh Melayu masuk belah Sukarno, dan kita nak kena lawan dengan Sukarno sendiri yang nak mengganyang kita. Dalam tu datang pula tuntutan Filipin atas Sabah. Ini pun banyak hantu-hantu dia dalam negeri kita pada waktu ni. Jadi kita nak guna ISA melawankan setengah kita, bukan nak lawan dengan orang-orang yang politik. Bahagian politik memanglah yang bertentang kita, tentu maki kita, tentu marah kita. Setiap satu perkara kita buat itu tak betul kepada dia, tapi tak boleh kita gunakan Isa, menangkapkan dia, tutupkan mulut dia. Kalau kita buat begitu, apa makna yang kita ada pembangkang dilantik oleh rakyat jelata menurut demokrasi. Bukan kita nak pindah tahan. Sekarang ni habis tahan dengan orang-orang tu semua. Sampai ada parlimen, siapa tak berani cakap. Jadi kita tak mau keadaan yang demikian. Kita mau Malaysia jadi satu negeri yang dapat kita dan anak pinak cucu cicit kita menumpang sampai akhir zaman. Ini Malaysia yang kita kehendaki. Jadi ini yang saya takut, bimbang. Saya dah tua, umur 85 tahun, dah ada penyakit sekarang ni. Bila masa saya meninggal dunia tak tahu. Tapi inilah tujuan saya, selagi saya ada ayat, saya lawan untuk kembali balik demokrasi kepada negeri kita ini. Karena pemerintahan yang sekarang ni yang kita tengok ini bukan pemerintahan demokrasi, bahkan pemerintahan yang sangat zalim, yang merosakkan nama kita di luar dan dalam negeri ini.